wajib percaya kita dengan segala malaikahnya. Malaikah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib beriman dengan malaikah. Apa makna beriman dengan malaikah? Dalam kitab Dalilul Falihin, minggu lepas beriman dengan Allah pun saya baca dalam kitab Dalilul Falihin juga. Beriman dengan Allah ay bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifati wa fa'alihi. Saya baca minggu lepas. Beriman dengan Allah dengan bahawa beriman Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dan beriman dengan malaikah ni pula, apa makna beriman dengan malaikah? Beriman bi annahum ibadullah, dengan bahawasanya malaikat ni hamba Allah, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum tu ayat Al-Quran. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah, malaikat yang tidak derhaka akan Allah, akan barang yang memerintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, dan melakukan mereka itu malaikat akan perkara yang disuruh akan mereka itu oleh Allah. Malaikat ni siapa ni? Ibadullah, hamba Allah. Bi annahum ibadullahi mukramun, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dimulai dengan malaikat adalah hamba Allah. Faham hamba? Hamba. Siapa tuan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Rabb, Allah, Tuan. Jadi malaikat adalah hamba Allah, ibadullah, hamba Allah. Faham boleh itu? Malaikat bukan penolong Allah. Malaikat bukan pekerja, petugas bagi Allah. Malaikat adalah hamba bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kena faham situ pula. Jangan letak pula malaikat ni pembantu Allah, penolong Allah, yang menjalankan tugas secara hakiki. Yang menjalankan tugas secara hakiki ni. Tidak. Hak kata tugas-tugas menurunkan wahyu, menurunkan rezeki, benda ni, meniupkan roh, mencabut roh, mencatat catatan kebaikan kejahatan. Malaikat yang soal di alam barzah, malaikat yang jaga syurga, malaikat yang jaga neraka. Banyak tugas tu. Itu hanya pada zahir. Hakikinya mereka ibadullah, hamba Allah macam manusia juga. Tidak ia bekas sama sekali. Hamba juga yang lemah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Faham tak ni? Hamba Allah. Dah kita cerita tugas malaikat, macam tugas kita lah. Apa tugas kita? Kita dilantik menjadi khalifah atas muka bumi. Apa tugas kitanya? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kitanya? Mentadbir bumi dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita. Tapi apa yang berlaku di kita, itulah qada dan qadar Allah. Tugas malaikat, apa yang berlaku, itulah qada dan qadar Allah. Malaikat sama, manusia sama, hamba Allah yang lemah. Tidak ada sebarang perbuatan yang berlaku keesaan pada perbuatan. Hanya yang berlaku adalah perbuatan Allah. Sebab Khalik hanyalah Allah. Khalik hanyalah Allah. Allah khaliku kulli syai'. Allah yang menjadikan sekian perkara. Kita ni jangan faham Khalik Allah buat malaikat, Allah Khalik buat jin, Allah Khalik buat manusia. Tak. Allah Khalik bukan setakat buat malaikat, buat jin, buat manusia. Gerak diam malaikat pun Allah Khalik. Gerak diam jin pun Allah Khalik. Gerak diam manusia pun Allah Khalik. Semuanya perbuatan Allah. Bukan Allah Khalik apa? Allah yang menjadikan. Khalik ni Allah yang menjadikan. Ialah malaikat makhluk Allah, Allah buat. Jin makhluk Allah, Allah buat. Manusia makhluk Allah, Allah buat. Itu aja kerjaan Allah.
Lepas gerak dia malaikat, gerak dia jin, gerak dia manusia, sendiri dah. Sebab Allah letak dah upaya di malaikat. Allah letak dah upaya, faham upaya? Tenaga, kudrah, tenaga di jin. Allah letak dah upaya di manusia. Maka bukan Allah lah yang menggerak diamkan malaikat, jin dan manusia. Malaikat, jin, manusia yang gerak diam sendiri. Makna bukan keesaan pada perbuatan dah jadinya. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah Khalik bukan hanya pada menjadikan malaikat, jin dan manusia. Apa yang berlaku di malaikat, apa yang berlaku jin dan manusia, semuanya adalah Khalik, datang daripada Allah. Allah yang menjadikan segala-galanya. Makna diri malaikat, diri jin, diri manusia makhluk. Gerak diam malaikat, jin, manusia makhluk. Semuanya makhluk. Itu je. Kita kadang-kadang faham tu faham tak betul. Ya, memang kita akui Khalik hanyalah Allah. Manusia lemah. Nak buat semut sekor pun tak boleh. Semut. Saya nak sebut semut payah. Saya dah sebut semut semua. Orang kata tak ada semut ustaz. Semut. Semut. Tak ada semut. Seremuk halusnya. Ada seremuk halusnya. Tak ada seremuk. Terengganu tak ada. Tempat lain ada. Kan ada kan seremuk halusnya. Ada seremuk halus. Seremuk. Kita panggil semut. Semut payah nak sebut. Maknanya walaupun semut tu halus, manusia boleh buat ke tak? Tak, lemah. Allah yang buat. Jadi Allah Khaliknya hanya buat tu saja. Buat malaikat, buat jin, buat manusia, buat binatang, buat semut. Lepas tu hak berlaku gerak dia malaikat, jin, manusia, binatang tu ada dah Allah dah. Jadi makhluk Allah ni pada menjadikan malaikat, jin dan manusia saja. Gerak dia bukan makhluk Allah. Ada sendiri dah. Tu mensyirik pada perbuatan orang panggil. Pada ni. Apabila sebut kata malaikat tu hamba Allah, makhluk yang lemah, yang tidak ada sebarang perbuatan, kejut pula orangnya. Ni cerita lama dah lah. Malaikat pun ustaz tak ada bekas juga. Ingat ke manusia je tak ada bekasnya? Dah sekarang ni sebab apa manusia tak ada bekas? Sebab manusia makhluk lemah tak ada bekas. Dan malaikat makhluk ke tak? Malaikat makhluk juga. Tapi malaikat makhluk istimewa dia kata. Istimewa ke mana? Makhluk yang paling besar, malaikat. Makhluk yang paling banyak, malaikat. Malaikat ada keistimewaan dia. Apa istimewa malaikat? Malaikat kan menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Kau tugas malaikat belaka tu kan. Itu tugas macam kita lah juga sebagai hamba. Tugas kita mengabdikan diri akan Allah. Tapi apa yang berlaku di kita ni semuanya perbuatan Allah. Samalah apa yang berlaku daripada malaikat, itulah perbuatan Allah. Jadi malaikat macam kita juga. Lah macam kita lah. Hak kisah masyhur tu lah, hak Nabi Ibrahim pada masa nak dibakar tu kan. Jibril alaihissalam tanya